Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati dan dikasihi saudara pengurusi majlis, yang merupakan ketua penerangan PAS kawasan Machang, anak muda yang bersemangat, banyak pengalaman, insya-Allah pimpinan masa hadapan. Dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Datuk Haji Nasaruddin bin Daud, Exco Kerajaan Negeri Kelantan, Ketua Penerangan PAS Negeri Kelantan, yang juga merupakan penceramah utama kita yang kita jemput khas pada malam ini, yang insya-Allah akan menjelaskan kepada kita apa itu hudud dan juga bagaimana hudud ini insya-Allah mendatangkan rahmat bukan sahaja kepada orang Islam, bahkan kepada seluruh manusia. Bukan sahaja kepada rakyat negeri Kelantan, bahkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Yang dihormati dan dikasihi Yang berhormat Tuan Haji Zulkifli bin Mamat, Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan dan juga merupakan yang dipertua PAS kawasan Machang, Adun Pulai Condong. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Ustaz Rusli, merupakan naib yang dipertua PAS kawasan Machang, dan Adun Kemuning, seluruh ahli jawatan kuasa PAS kawasan Machang, muslimin, muslimat dan pemuda. Yang dihormati dan dikasihi saudara Leman Raja Lawak, yang merupakan tetamu yang sebenarnya sangat kita alu-alukan walaupun kita tidak undang. Orang panggil rezeki, ya malam ni rezeki sepak. Alhamdulillah boleh mari bercakap. Ya, kalau kita dengar dia bercakap itu, kadang-kadang kita rasa bahawa kita dengar ceramah daripada orang yang sangat berpengalaman, yang mahir dalam politik. InsyaAllah kita akan bagi satu masa khusus untuk dia. Di malam ini dia memperkenalkan diri kepada kita di Machang. Sebab seingat amal kita tak pernah lagi jemput dia di Padang Machang ini. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Allah kata itu adalah undang-undang Allah. Itu adalah landasan-landasan. Itu adalah merupakan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengikut peraturan-peraturan, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga-Nya yang mengalir di bawahnya air-air sungai, dan mereka kekal di bawahnya. Wa dzalikal fawzul azim. Itu adalah kejayaan yang besar bagi orang-orang mukmin. Alhamdulillah tuan-tuan. Ayat yang saya bacakan tadi adalah daripada surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini, permulaan surah itu secara detail Allah menceritakan tentang hukum hakam berkenaan dengan pembahagian harta pusaka ataupun kita panggil faraid. Dan antara undang-undang peraturan yang secara terperinci yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah undang-undang harta pusaka. Secara detail, secara terperinci Allah sebut dalam Al-Quran. Selepas Allah menggariskan berkenaan dengan peraturan pembahagian harta pusaka itu, maka Allah kata tilka hududullah. Itu adalah undang-undang, itu adalah peraturan, itu adalah sempadan-sempadan. Dan jangan sekali-kali kamu langkah peraturan. Jangan sekali-kali kamu keluar daripada sempadan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Allah kata
undang-undang berhubung dengan harta pusaka itu adalah hududullah. Kemudian kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada tempat lain Allah kata hududullah. Apabila Allah menceritakan berhubung dengan undang-undang perceraian dalam Islam. At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali je. Kemudian Allah cerita bagaimana berlaku kalau talak 3 kali. Ya, boleh ke tidak rujuk ataupun tak boleh. Kemudian Allah kata itu adalah peraturan Allah, tilka hududullah. Kemudian dalam ayat lain Allah menceritakan berkenaan dengan peraturan ataupun undang-undang apabila kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Siang harinya kita tak boleh makan, malam harinya kita boleh makan. Akhlak kita dengan isteri kita pada bulan Ramadan. Kemudian Allah kata tilka hududullah. Itu juga adalah hududullah. Itu juga adalah peraturan-peraturan Allah. Fala taqrabuha, jangan sekali-kali kamu cuba memandai-mandai. Jangan sekali-kali kamu cuba nak ubah peraturan-peraturan Allah. Ini amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, tuan-tuan, kita di Malaysia ini, apabila kita mati, kita nak harta pusaka kita dibahagikan mengikut hukum faraid, mengikut hukum harta pusaka, sebab dia disebut dengan jelas dalam Al-Quran. Sebab apa kita kata tak boleh? Ini hukum Al-Quran, kita kena ikut Al-Quran. Apabila hukum berkenaan dengan nikah kahwin cerai berai, maka kita ada enactment keluarga Islam yang dilaksanakan di seluruh negeri-negeri dalam Malaysia ini, yang secara khusus mengendalikan berkenaan dengan nikah kahwin cerai berai. Wajib kita ikut. Sebab apa? Sebab kita kata ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita nak pindah. Siapa-siapa yang kata boleh kahwin sampai 5, semua orang Islam yang mukallaf, yang akal dia waras, kata kamu jangan cuba nak main-main dengan hukum Allah. Kalau ada siapa-siapa berani kata Allah bagi kahwin sampai 5, mesti ada orang kata kamu sudah sesat. Sebab dia sesat sungguh. Sebab dalam Al-Quran kata setakat 4 saja. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Setakat 4 saja. Jangan ada yang pandai-pandai kahwin kata boleh kahwin sampai 5. Tak boleh. Sebab apa? Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ikut hukum Allah. Sebab apa? Sebab itu peraturan yang telah Allah sebut dalam Al-Quran. Begitu juga dalam bulan puasa. Kita tak makan siang hari, kita makan pada malam hari. Kita tidak mendekati isteri kita di siang hari. Sebab apa? Sebab Allah kata itu peraturan aku. Maka kita tak langgar peraturan itu. Tak ada siapa pun kata boleh kita makan tengah hari, kita puasa malam hari. Tak ada siapa. Dan kalau ada siapa-siapa kata begitu, maka kita kata dia sesat, pindah, pandai meminda hukum Allah. Ini kita faham sebegitu, tuan-tuan. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan hududullah dalam bab jenayah, apabila kita sebut hudud, kita merujuk kepada hukum jenayah Islamiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam Al-Quran dengan nas yang sarih, dengan nas yang jelas, yang qat'i, qat'iyatul thubut wa qat'iyatud dilalah. Dalilnya daripada Al-Quran dan hadis yang sahih. Manakala nas-nasnya pula adalah nas-nas yang jelas, yang tidak ada perbezaan pendapat, yang tidak ada pertikaian daripada kalangan ulama. Semua sepakat. Sebab apa? Jelas. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Seorang lelaki yang mencuri, seorang perempuan yang mencuri, apabila cukup syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat dia? Harta yang dicuri itu mesti cukup nisab dia, dan harta yang dicuri itu mesti disimpan dalam rumah, mesti disimpan tempat simpanan dia. Dan orang yang mencuri itu pula dia tidak lapar. Orang yang mencuri itu pula dia tidak dipaksa. Orang yang mencuri itu pula dia tidak gila. Orang yang mencuri itu pula dia tidak tertekan. Orang yang mencuri itu pula dia dalam keadaan saja-saja nak curi, nak tunjuk kata dia ni jahat saja. Maka kalau sabit kesalahan dia,
tak ada halangan-halangan tadi, faqata'u aydiyahuma, maka hendaklah kamu potong tangan dia di pergelangan tangan itu. Jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Itu adalah balasan daripada Allah atas usaha jahat yang dia buat, yang sengaja nak tunjuk kepada masyarakat bahawa dia ni jahat, bahawa dia nak memporak-porandakan masyarakat. Dia bukan mencuri dengan sebab anak dia lapar, tidak. Dia bukan mencuri dengan sebab dia lapar, tidak. Dia bukan mencuri dalam keadaan daruratnya, tidak. Dia bukan mencuri sebab barang itu letak atas tangga, tidak. Barang itu duduk dalam rumah. Dan dia curi itu pula barang yang berharga. Dalam hukum hudud Kelantan ini ada 15 sebab yang mana seseorang itu mencuri. Kalau salah satu dari sebab ada 15 sebab ni ada, maka kita tak boleh nak potong tangan dia. Yang mana kalau kita tengok 15 benda ini, mustahil seorang itu mencuri kita potong tangan dia saja-saja nak potong, tidak. Tetapi orang yang mencuri, yang dipotong tangan itu adalah orang yang sengaja nak mencuri sebab dia jahat dan dia nak menimbulkan kemudaratan, rosak rumah tangga orang dan rosak masyarakat. Orang ini yang dikenakan hukum potong tangan, tuan-tuan. Jangan disebut apabila hudud sahaja kerak tangan orang. Kalau kita laksana hukum hudud, ada seorang menteri perempuan dulu, menteri agama. Kalau kita laksana hukum hudud macam tu je, habislah orang Islam kena potong tangan. Saat ni orang Islam semua kudung tangan. Macam mana dia nak kerja? Kesianlah. Sepatutnya orang mencuri ni kita kena tanyalah dia pasal apa hang mencuri. Tahu Kedah lah tu dah ada. Pasal apa hang mencuri? Kalau hang mencuri sebab tak ada kerja, kita bagilah dia kerja. Tuan-tuan, siapa hak tak ada kerja sini? Siapa hak menganggur sini? Kalau ikut fatwa menteri tadi, pakat pergi curi belaka. Sebab apabila pergi curi, kerajaan akan bagi pekerjaan kepada kamu. Macam tu ke? Tidak, tuan-tuan, tidak begitu. Ya, ini penyelewengan daripada hukum hakam Islam. Tuan-tuan, dalam bab zina Allah sebut, Bismillahirrahmanirrahim, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, ya, apabila sabit kesalahan zina dia, maka hendaklah kamu rotan 100 kali rotan. Macam mana nak mensabitkan kesalahan zina? Kena ada 4 orang saksi lelaki yang mukmin. 4 saksi lelaki yang mukmin, tuan-tuan. Ya, makanya 4 saksi ini mesti lelaki. Yang kedua mesti mukmin. Yang ketiga, keempat-empat ini dalam masa yang sama. Keempat-empat ini dalam masa yang sama melihat dengan jelas perbuatan zina itu. Melihat dengan jelas, Nabi kata umpama celak masuk dalam bekas dia. Kalau orang Melayu umpama timba masuk dalam perigi, masuk tubik dengan jelas. 4 orang dalam masa yang sama, 4 orang lelaki dalam masa yang sama, tuan-tuan. Barulah boleh disabitkan kesalahan zina, dan barulah boleh dihukum dengan hukuman 100 kali rotan bagi yang ghaira muhsan, yang belum berkahwin, dan rejam sampai mati kepada yang muhsan yang telah pun berkahwin. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kalau orang itu berzina sampai 4 orang satu masa, orang itu pula orang lelaki yang baik-baik, melihat dengan jelas, di mana dia buat zina ini, tuan-tuan? Kalau dia buat zina atas rumah dia, tak ada orang sanggup siapa orang 4 orang pergi tengok dia. Kalau dia buat di waktu malam pun tak sapalah 4 orang boleh tengok, tuan-tuan. Kalau dia buat jauh daripada orang pun tak sapa 4 orang boleh tengok, tuan-tuan. Tak kira dia nak orang 4 orang duk tita tengok, duk belik tengok dia duk buat zina juga. Ada kau orang lagi tu, tuan-tuan. Habis tu apa yang Islam kata gitu sekali ni, tuan-tuan? Orang berzina, kalau siapa 4 orang lelaki yang soleh, yang beriman, boleh tengok, boleh belik siapa gitu sekali, boleh nak siapa gitu sekali, dia buat zina tengah padai, tuan-tuan. Dia buat zina tepi jalan, tuan-tuan. Dia buat zina tengah hari panas terik, tuan-tuan. Siapa orang semua boleh tengok, dan apabila orang tengok dia tak lari. Orang ni manusia ke binatang? Orang ini manusia ke binatang, tuan-tuan? Dan orang ini sangatlah jahat, lebih jahat daripada lembu kubah.
Dan orang ini bukan saja dia jahat, dia nak merosakkan masyarakat, tuan-tuan. Orang ini Allah kata hendaklah kamu rejam mereka jika mereka sudah kahwin. Dan kalau mereka belum kahwin, hendaklah kamu ajar mereka, kamu didik mereka dengan cara fajlitu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Hendaklah kamu rotan 100 kali rotan. Tapi cara rotan dia bukan macam rotan di mahkamah sivil. Cara rotan adalah cara rotan untuk mendidik, tuan-tuan. Ini perangai kamu, ini bukan perangai manusia, ini perangai binatang. Maka rotanlah dia dengan 100 kali rotan. Rotan itu pula tidak lebih, ada syarat dia, tak boleh besar macam ibu kaki, tak boleh. Angkatnya tak boleh lebih daripada paras bahu, tak boleh. Dan rotan tu pula kena rotan di berlainan tempat, dan dia mestilah berpakaian. Mula-mula paha dia, lepas tu kaki dia, lepas tu belakang dia. Tak serupa dengan rotan hak diamalkan di mahkamah sivil. Rotannya besar dan sekuat hati dan di satu tempat. 10 kali rotan pun sudah cukup demam, terseliak kulit dia. Tapi Islam bukan begitu. Islam nak mengajar orang itu, tuan-tuan. Jadi hudud ini sebenarnya bukan nak menghukum sangat, tidak, tetapi sebenarnya adalah nak mendidik masyarakat. Hukum ini nak menjaga kemaslahatan masyarakat. Hukum ini nak menjaga keamanan masyarakat, tuan-tuan. Itu hudud. Ya, apa yang kita takut sangat? Apa yang kita takut sangat kepada hudud ni? Kalau kita tak ada niat nak berzina tengah-tengah padang, apa yang kita takut? Kalau kita tak ada niat nak mencuri, nak merompak, apa kita takut? Dan apalah hamba hari orang duk geger bab hudud ni? Apa yang dia sayang sangat ke penjenayah ni? Kalau kita tanya dia, kalau orang naik atas rumahmu, ropok ikatmu, rogol anak isteri kamu, apa yang kamu nak buat? Oh, dia kata aku cicir dia. Itulah Islam. Sesuai dengan naluri manusia. Naluri manusia geram kepada orang yang buat jenayah sebegitu sekali kepada keluarga dia. Itulah Islam. Sesuai dengan naluri, tetapi mesti mengikut kaedah dia. Tuan-tuan, orang kecimani, memang kita sayang kaki, tak ada kaki tak boleh berjalan. Dan kita sayang kaki, walaupun jari keliking kaki ni, apa dia tak guna jari keliking kaki? Boleh buat gaul gatal ke jari keliking kaki ni? Boleh buat gaul gatal dengan keliking. Payah nak gaul gatal, walaupun, tapi saya tu kat kita dah ni. Habis-habis tinggi kita gaul gatal dengan ibu kaki. Tapi jari keliking ni payah. Tapi kita sayang dia sebab dia anggota tubuh badan kita. Tetapi tuan-tuan, tiba-tiba kalau doktor kata kita ni penyakit kecimani. Cimaninya makan ibu jari kanan kita. Doktor pula kata kalau tak buai, kalau tak kerak, dalam masa seminggu dia jakit sampai ke lutut. Kalau tak kerak, dia berjakit sampai ke pohon kena kerak. Kalau tak kerak, sebulan mati. Demi untuk menyelamatkan tubuh badan kita hak lain, kita potong keliking kita ataupun kita potong ibu jari kaki kita, maka selamatlah hak lain. Kita sayang ke dia, tapi oleh kerana dia boleh merosakkan tubuh badan kita, maka buang dia untuk menyelamatkan tubuh badan kita. Sama juga kalau kita hukum potong tangan kepada seorang pencuri untuk kita menyelamatkan berjuta rakyat Malaysia, potonglah tangan dia, apa susah? Yang pentingnya kita boleh menyelamatkan manusia. Yang pentingnya kita boleh menjaga keamanan dunia. Yang pentingnya kita boleh tunjukkan kepada manusia bahawa inilah hukum Islam, bukan nak jaga kepentingan orang-orang tertentu, tetapi nak menjaga kepentingan umat seluruhnya. Sebagaimana kata Nabi kita sendiri, lau sarqat, kalaulah Fatimah itu sendiri yang mencuri, laqata'tu yadaha, nescaya aku sendiri akan potong tangan dia. Tak kira walaupun dia anak Nabi ke, dia anak pembesar ke, walaupun dia pembesar sendiri, kalau dia yang melakukan jenayah, Islam dia tak ambil kira roma, tuan-tuan. Dalam hal inilah saya mengambil masa yang ringkas saja, insya-Allah. Dia sebab apa? Sebab kita ada penceramah utama kita dalam bab hudud ini. Hudud ini, tuan-tuan, kita pernah laksanakan di tanah Melayu sebelum daripada negara kita dijajah. Sebelum negara kita dijajah, negeri-negeri di tanah Melayu ini pernah melaksanakan undang-undang Islam keseluruhannya di bawah raja-raja Melayu. Masa tu, ya, undang-undang jenayah Islam, hudud Islam ini telah pun dilaksanakan. Undang-undang kanun Melaka, ada undang-undang hudud. Undang-undang 99 Perak,
ada undang-undang hudud. Pahang Digest ada undang-undang hudud. Terengganu pernah melaksanakan hukum hudud, Kelantan pernah melaksanakan hukum hudud. Tetapi apabila penjajah mari ke Malaysia, mari ke tanah Melayu, dia hapuskan undang-undang ini semua, tuan-tuan. Dia memperkenalkan undang-undang Inggeris. Kalau di Pulau Pinang, dia memperkenalkan Charter of Justice 1807, 1826, 1855. Kalau di negeri-negeri Melayu bersekutu, dia perkenalkan undang-undang Inggeris ini melalui sistem residen. Kalau di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, termasuk Kelantan, dia memperkenalkan undang-undang Inggeris ini melalui sistem advisor, melalui sistem penasihat. Masa tu orang-orang Melayu, orang-orang Islam yang duduk di tanah Melayu ni tak kenal pun gapo undang-undang Inggeris, tak faham pun gapo dia bahasa Inggeris ini. Tapi dia buat mari, dia paksa orang Melayu terima undang-undang Inggeris, dia jalankan undang-undang Inggeris di tanah Melayu ke atas orang Melayu, ke atas orang Cina, ke atas orang India. Masa tu tak ada seorang pun faham. Bapa kat kita lah ni duk geger sangat faham kodok nak buat ni. Bila kita nak buat hudud, ramai orang bersoal, ramai lagi tak faham, jangan buat lagi. Buat penerangan supaya orang semua faham dulu, baru kita boleh buat. Inggeris dulu dia nak mari undang-undang Inggeris hak kita pakai law ni tu tak ada seorang abuk faham. Lawyer tak ada seorang abuk orang Melayu. Hakim tak ada seorang abuk orang Melayu. Hakim import daripada Inggeris. Lawyer import daripada Inggeris. Undang-undang Inggeris, tuan-tuan, paksa kepada orang Melayu. Ada satu kes di Pulau Pinang itu, nama kes itu Regoods of Abdullah. Regoods of Abdullah ni dia orang Islam, dia orang kaya, tiba-tiba dia mati. Apabila dia mati, anak dia ramai, bini dia ada 2-3 orang, berbuah harta pusaka. Apabila berbuah harta pusaka, bawa ke mahkamah Inggeris. Lepas tu dia kata, oleh kerana saya ni orang Islam, adik-beradik saya semua orang Islam, ayah saya hak mati dulu orang Islam, maka saya nak undang-undang Islam lah yang digunakan untuk membahagikan harta pusaka ini. Sebab saya orang Islam, dan juga sebelum Inggeris mari, negeri ini diperintah oleh raja, oleh undang-undang Islam. Lex loci dia panggil, undang-undang, the law of the land. Undang-undang yang berjalan di atas bumi itu adalah undang-undang Islam. Mahkamah Inggeris kata apa? Dia kata no way. Hakim kata apa? Hakim kata you are wrong, awak salah. Memanglah sebelum kami mari sini dulu, undang-undang Islam yang berjalan. Undang-undang Islam is the law of the land. Undang-undang Islam is the lex loci. Tetapi apabila kami mari, kami tukar. Undang-undang yang digunakan di sini sekarang ini undang-undang Inggeris. Dulu betul lah undang-undang Islam, dia kata. Dia iktiraf, dia tahu bahawa sebelum dia mari, undang-undang Inggeris, undang-undang Islam lah yang terpakai. Dan dia mengaku, dialah yang tukar kepada undang-undang Inggeris daripada undang-undang Islam. Begitu juga Cina, begitu juga. Sebelum daripada Inggeris mari, orang Cina sebenarnya sudah ada. Ya, setengah-setengahnya sudah ada, walaupun bilangannya tak ramai. Tapi orang Cina yang duduk di tanah Melayu pada waktu itu, sultan-sultan memberikan kebebasan kepada orang Cina untuk mengamalkan ajaran agama dia dan mengamalkan undang-undang dia sendiri, tak paksa. Ini istimewanya Islam. Islam tak paksa orang bukan Islam untuk menganut agama Islam. Islam tak paksa orang bukan Islam untuk ikut undang-undang Islam. Tapi mari Inggeris, dia paksa orang Melayu, dia paksa orang Cina untuk ikut undang-undang dia. Ini beza kita dengan dia. Sebab tu kata Islam ni rahmat. Islam tak pernah paksa orang. Mereka kata Islam suka paksa orang. No, you yang suka paksa orang. Tengok sejarah. Kita tak pernah paksa orang. Kalau Islam merintah dengan aman, tak pernah paksa orang bukan Islam. Tak pernah paksa menganut agama Islam, dan tak pernah paksa untuk ikut undang-undang Islam. 800 tahun Islam memerintah di Eropah. 800 tahun, tuan-tuan, Islam memerintah di Eropah. Islam tidak pernah memaksa orang-orang Eropah masuk Islam. Sebaliknya, orang-orang Eropah berduyun-duyun masuk agama Islam dengan sebab mereka melihat keindahan dan juga keadilan Islam. Mula-mula Islam masuk Eropah, masa itu Spanyol di bawah pemerintahan Raja Roderick, King Roderick, yang sangat zalim. Dan Islam masa itu sampai ke utara Afrika di Morocco, yang masa itu amirnya adalah Musa bin Nusair. Tiba-tiba orang-orang Kristian daripada bumi Eropah, daripada Spanyol, hantar surat kepada Musa bin Nusair. Wahai Musa, tolong datang ke negara kami, kerana kami walaupun orang-orang Kristian, tapi kami diperintah oleh raja Kristian yang zalim,
yang merampas hak kami, merogol anak-anak kami. Dan kami dengar bahawa Islam yang sedang bertapak di Timur Tengah, yang memerintah benua Afrika itu adalah agama yang bukan sahaja baik kepada orang Islam, tapi adil kepada orang bukan Islam. Tolong datang ke Eropah, kami rela duduk di bawah pemerintahan Islam walaupun kami beragama Kristian. Maka Musa bin Nusair mengutus anak angkat dia, Tariq bin Ziyad, untuk masuk hanya bawa 12,000 orang tentera. Sedangkan King Roderick tunggu dengan 100,000 orang tentera. Tetapi 100,000 orang tentera ini hanya beberapa malam sahaja dapat dikalahkan oleh 12 orang tentera Tariq bin Ziyad. Tuan-tuan, dengan sebab apa? Dengan sebab bantuan daripada penduduk-penduduk tempatan yang beragama Kristian, yang menerima kedatangan Islam kerana Islam membawa rahmat kepada mereka. Ini Islam, tuan-tuan. Jadi apabila British mari, dia tukar sistem undang-undang kita daripada sistem undang-undang Islam kepada undang-undang British. Dan apabila kita nak merdeka, dia bagi syarat kepada Parti UMNO. Parti UMNO ini dia lantik sebagai parti yang mengganti dia selepas merdeka. Walaupun pada waktu itu Parti Kebangsaan Melayu-Melaya yang dipimpin oleh Ibrahim Yaakob mula-mula sekali bangkit menentang penjajah. Kemudian ada pula Parti Hizbul Muslimin yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Abu Bakar Al-Baqir daripada Gunung Semanggol, yang berjuang atas nama menegakkan bumi Malaysia merdeka yang Islam, untuk melaksanakan Islam. Dan ada Parti UMNO yang ditubuhkan juga untuk memperjuangkan kemerdekaan, berjuang atas landasan Melayu, berikan kami kemerdekaan, asalkan berikan kepada kami kemerdekaan, kami akan memerintah sebagaimana yang kamu nak, kata UMNO. Maka Inggeris pilih UMNO untuk jadi pemerintah. Bubarkan Parti Hizbul Muslimin, tangkap pemimpin-pemimpinnya. Bubarkan Parti Kebangsaan Melayu-Melaya, tangkap pemimpin-pemimpinnya. Lantik UMNO jadi pemerintah dengan syarat bahawa walaupun Malaysia merdeka, tetapi mesti diperintah mengikut undang-undang Inggeris untuk memastikan ianya berjalan. Maka ditinggalkan satu dokumen yang dinamakan sebagai perlembagaan. Perlembagaan ini pula merupakan undang-undang yang paling tinggi dalam negara. Mana-mana negara yang ada perlembagaan, maka perlembagaanlah merupakan undang-undang paling tinggi kepada negara tersebut. Dan dalam konteks Malaysia, perlembagaan kita sendiri sebut dalam perkara 4, ataupun kita kata fasal 4. Perkara 4 perlembagaan dia sebut dengan jelas, the Constitution is the supreme law of federation. Any law passed after Merdeka Day which is inconsistent with the Constitution shall be null and void to the extent of inconsistencies. Perlembagaan ini dalam bahasa Inggeris ini highest, tapi dia tak guna perkataan highest, dia guna perkataan supreme. Supreme ini maksudnya agung. Dalam bahasa Inggeris kalau kita kata Allahu Akbar, God is supreme, Allah yang paling agung. Jadi perlembagaan kata perlembagaan yang paling agung. Mana-mana undang-undang yang dibuat yang bertentangan dengan perlembagaan, maka dia terbatal setakat mana yang bertentangan itu, tuan-tuan. Maka kita salah satu negeri dalam persekutuan. Yang Malaysia ini adalah sebuah negara persekutuan. Tetapi persekutuan, sistem persekutuan ataupun sistem federalisme yang diamalkan di Malaysia ini lain dengan persekutuan yang diamalkan di Amerika. Persekutuan yang diamalkan di Malaysia ini, negeri-negeri mempunyai kuasa yang sedikit. Kerajaan-kerajaan negeri hanya mempunyai kuasa yang sangat sedikit. Tetapi kuasa-kuasa itu berpusat kepada kerajaan pusat. Sebab itu dia panggil kerajaan pusat. Kuasanya banyak terletak kepada kerajaan pusat. Kuasanya banyak terletak kepada kerajaan persekutuan. Dan dalam perlembagaan disebut itu, dalam jadual ke-9 perlembagaan Malaysia telah dibahagikan kuasa antara negeri dengan persekutuan. Kuasa untuk kerajaan negeri disenaraikan dalam senarai 1. Senarai 1 kuasa bagi kerajaan, persekutuan banyak. Ya, senarai 1 adalah ya, senarai 2 senarai negeri sikit, senarai 3 senarai bersama, tuan-tuan. Dan dalam bab undang-undang Islam ini,
sedikit sahaja diberikan kepada negeri. Negeri tidak boleh menjalankan undang-undang Islam kerana perlembagaan yang merupakan undang-undang paling tinggi di Malaysia itu telah menetapkan bahawa negeri hanya mempunyai kuasa yang sangat sedikit dalam perlembagaan tersebut ini. Antaranya berhubung dengan hukum nikah kahwin, berhukum dengan hukum cerai berai, anak angkat, harta pusaka, wakaf dan sebagainya. Benda-benda itu saja. Hak lain, jenayah adalah hak persekutuan. Memerintah negara, ekonomi itu adalah hak persekutuan. Pendidikan itu adalah hak persekutuan. Pendidikan agama saja hak negeri. Hubungan luar negara itu adalah hak persekutuan. Cukai-cukai dan hasil-hasil itu adalah hak persekutuan. Cukai tanah saja hak negeri. Maka kita sikit saja ada kuasa kita. Apabila PAS menang dalam pilihan raya tahun 1990, niat penubuhan PAS itu sendiri, PAS tidak akan ada kalau niat ini tak ada. PAS ada dengan sebab adanya niat untuk memerdekakan Malaysia ini, dan kita sudah merdeka. Tetapi kemerdekaan Malaysia ini diperintah dengan menggunakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu niat PAS dan itu perjuangan PAS. Jangan ada sesiapa yang mencuba untuk mencabar perjuangan PAS ini. Jangan ada sesiapa yang mencuba untuk mencabar dasar perjuangan PAS ini. Kerana kita tetap istiqamah, kita tetap iltizam, kita tetap konsisten dengan dasar-dasar kita ini semenjak kita ditubuhkan sampai kepada hari ini, tuan-tuan. Sebab itulah pada tahun 1990, walaupun kita tak ada kuasa, walaupun kita tidak ada kuasa, tapi untuk menunjukkan niat kita, untuk menzahirkan niat kita, maka kita meluluskan enactment jenayah syariah Kelantan 1993, ataupun kita kata Kanun Hudud nombor 2 1993, yang sampai hari ini kita tak boleh nak buat. Sebab apa? Sebab ianya bukan dalam bidang kuasa kita, ianya dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Kita minta izin, mereka tak bagi, maka malah mereka bagi amaran kepada kita, kalau kamu buat kami akan ambil tindakan. Dan tindakan pernah diambil kepada kerajaan negeri Kelantan di bawah pemerintahan kita pada tahun 1977, menyebabkan kita hilang kuasa pada tahun 1978, tuan-tuan. Negeri Sarawak di bawah pimpinan Tun Stephen Kalong Ningkan pernah diberi amaran oleh Tun Razak, dan apabila dia tidak ikut amaran Tun Razak, maka negeri Sarawak telah dirampas. Kerajaan negeri Sarawak jatuh ke tangan kerajaan Tun Stephen Kalong Ningkan, jatuh dengan sebab permainan kerajaan pusat pada waktu itu, dengan cara mereka mengisytiharkan darurat di Sarawak. Mereka boleh buat macam-macam cara, tuan-tuan. Sebab itulah dari sudut politiknya, kita buat dulu apa yang menjadi, apa yang ada dalam kuasa kita, apa yang tak ada dalam kuasa kita kamu tanggunglah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami tak boleh nak buat hudud, sebab itu ada dalam kuasa kamu. 20 tahun lebih rakyat Kelantan ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala saban tahun untuk kita melaksanakan hudud, tapi mereka tak bagi jalan, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita telah enactmentkan, kita telah luluskan undang-undang hudud, sedangkan undang-undang hudud itu tak termasuk dalam bidang kuasa kita, perlembagaan yang kata begitu, tuan-tuan. Apabila kita buat juga, maka perlembagaan kata, ya, pasal 75, perkara 75, artikel 75, dia kata mana-mana undang-undang yang dibuat oleh kerajaan negeri yang bertentangan dengan pusat, maka undang-undang yang dibuat oleh kerajaan negeri itu akan terbatal setakat mana yang bertentangan itu, dan undang-undang pusatlah yang akan berkuat kuasa. Itu artikel 75, tuan-tuan. Sebab itulah kita tak boleh nak buat apa-apa dalam bab hudud ini. Kita tak boleh nak laksana dalam bab hudud ini. Tiba-tiba ada orang ceramah, buatlah kamu dah merintah Kelantan. Orang ini jahil sebenarnya. Buatlah kamu dah merintah Kelantan. Bapa duk salah ke UMNO-nya? Orang ni dia pandai bercakap tapi dia tak 31 bab undang-undang. Orang ni orang jahil sebenarnya. Dia orang jahil macam ni tuan-tuan. Amo tak suka di Kelantan ni, gamuk kau cerdik tapi gamuk jahil. Gamuk kau cerdik lah, setengah-setengah wakil rakyat UMNO ni ngaji tinggi tapi dia boleh kecek lagi tu. Nampak sangat jahil dia dalam bab undang-undang. Dia boleh kata lagu tu. 20 tahun kita tunggu.
20 tahun kita tunggu. Akhirnya kerajaan negeri Kelantan buat keputusan bahawa 2015 tahun depan kita akan buat hudud di Kelantan, insya-Allah. Kita akan cuba laksanakan hudud di Kelantan, insya-Allah. Sebab ada pakar-pakar undang-undang yang menasihatkan kita cuba buat. Mungkin boleh buat. Kita tengok. Dan kita nak tengok, kalau kita buat, kita nak tengok siapa yang cabar. Kita nak tengok siapa yang menentang. Maka kita pun buat keputusan dalam mesyuarat Exco, kita nak laksanakan hukum ini pada tahun 2015, tetapi kita tidak akan menentang perlembagaan. Kita tak akan lawan undang-undang, tetapi kita buat mengikut sistem undang-undang yang ada. Sebab kita tak nak cari gaduh dengan kerajaan pusat dalam bab ini. Ya, kita tak nak menentang perlembagaan, kita tak nak langgar perlembagaan. Kalau kita nak langgar perlembagaan, kalau kita nak membujur lalu melintang patah, kita dah buat 20 tahun dulu lagi. Tapi kita menghormati undang-undang kita, tuan-tuan. Maka kita cuba untuk laksanakan hudud ini dalam konteks undang-undang yang ada. Maka kita kaji, maka kita jumpa satu cara antaranya. Tapi walaupun kita jumpa cara ini, tetap juga yang berkuasanya adalah kerajaan pusat. Tapi kita boleh cuba melalui peruntukan 76A Perlembagaan Persekutuan yang memberikan jalan kepada mana-mana pihak membawa usul, dia panggil the private bill, rang undang-undang persendirian, bawa ke parlimen menggunakan perkara 76A untuk meminta supaya parlimen meluluskan akta. Dan untuk meluluskan akta ini, dia tidak memerlukan 2/3 majoriti ahli parlimen, tak perlu. Sebab 2/3 majoriti ahli parlimen hanya diperlukan apabila kita nak pindah perlembagaan. Hak ni kita tak nak pindah perlembagaan. Sebaliknya, kita nak gunakan ruang yang diberikan oleh perlembagaan melalui perkara 76A1. Perkara 76A1 menyebut bahawa parlimen boleh membuat undang-undang, memberikan kuasa kepada mana-mana negeri untuk membuat dan menjalankan undang-undang walaupun undang-undang tersebut di bawah bidang kuasa kerajaan pusat. Maka kita mencadangkan, ya, kita mencadangkan supaya satu private bill dibawa oleh mana-mana wakil rakyat, Pakatan Rakyat ataupun UMNO sendiri. Sebab apa? Sebab kita tahu kalau bawa private bill ini memang susah nak lulus. Dia akan cari macam-macam helah nak bawa. Tapi bagi kita tak apalah. Kalau kerajaan terima, hudud boleh jalan. Kalau kerajaan tolak, kau kenapa bawa UMNO lah hak tolak hudud ni? Tolak lah. Kita nak bawa ni, tolak lah. Telah tolak nak tengok. Rakyat akan tengok lah siapa menentang hudud. Jelas lagi lah. Kita akan bawa, insya-Allah. Ya. Kemudian kita akan bawa satu lagi bill. Satu lagi private bill. Iaitulah untuk meminda akta mahkamah syariah. Dia masalahnya nak laksanakan undang-undang hudud ini yang hanya boleh laksanakan mahkamah syariah. Mahkamah syariah ini telah ditetapkan oleh perlembagaan hanya boleh untuk menghukum, membicarakan orang-orang Islam sahaja. Tiba-tiba ada pula kata apa hudud tak buat kepada orang yang bukan Islam, ya. Kalau nak suruh hudud buat kepada orang yang bukan Islam, kerajaan hak merentah ni kena buat sebab kamu berkuasa untuk pindah perlembagaan. Kami Kelantan ni nak buat kepada orang Islam pun tak boleh, paksa kita suruh buat kepada orang bukan Islam. Siapa yang paksa? Mahathir yang paksa. Siapa Mahathir? Bekas Perdana Menteri yang paksa. Siapa Mahathir ini yang melarang kita buat hudud yang paksa? Allahu Akbar. Dulu dia larang kita buat hudud, tiba-tiba dia kata kalau nak buat hudud kena masuk orang bukan Islam sekali. Kita kata nak masuk orang bukan Islam, nak buat orang Islam pun mula larang. Dia masalahnya dalam perlembagaan itu sendiri menyebut bahawa hanya mahkamah syariah ada bidang kuasa kepada orang-orang yang beragama Islam sahaja. Dan kita pun kita tak nak paksa kepada orang bukan Islam. Dalam Quran Allah kata fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum. Kalau orang bukan Islam itu jumpa kamu untuk berhukum dengan kamu wahai Muhammad, kamu boleh menghukum mereka ikut undang-undang Islam ataupun kamu biarkan sahaja, biar dia balik berhukum dengan undang-undang dia. Ada dua pilihan. Dan di Malaysia ini kita pilih, di Kelantan ini dalam enactment hudud kita pilih untuk melaksanakan kepada orang Islam sahaja. Sebab apa? Sebab kita nak tunjuk contoh dulu, contoh yang baik dulu. Kalau berjaya kita buat, masa tu kita tak payah paksa orang bukan Islam. Apabila dia melihat kecantikan Islam, apabila dia melihat keadilan Islam, dia sendiri akan mari, kita tak nak paksa. Dia pula paksa kita. Kita suruh dia buat, dia tak saya buat.
Maka kita nak pindah. Penghalang paling besar sekali adalah Akta Mahkamah Syariah dalam kuasa dalam kurungan bidang kuasa jenayah 1965 revise 1984. Ini Akta Parlimen. Ini diluluskan oleh undang-undang. Yang mana Akta Parlimen ini menyebut bahawa Mahkamah Syariah di seluruh negara Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, seluruh negara hanya mempunyai kuasa untuk menghukum setakat 3 tahun penjara sahaja, mendenda setakat RM5,000 sahaja, memenjara setakat 6 tahun penjara sahaja. Terlalu sempit. Kalaulah Yusuf Al-Qardawi sekalipun jadi hakim di Mahkamah Syariah Kelantan, dia hanya boleh menghukum setakat 3, 5, 6 itu sahaja. Dahlah kita tak ada kuasa untuk membicarakan kes rompak, sebab rompak ada dalam Penal Code. Penal Code kanun seksaan ini adalah undang-undang pusat. Mencuri ini ada dalam kanun keseksaan, Penal Code. Penal Code ini ada dalam undang-undang pusat. Merogol ada dalam Penal Code. Penal Code ini adalah undang-undang pusat. Kita buat enactment jenayah syariah, ada mencuri, ada merompak, ada merogol, maka undang-undang kita bertentangan dengan Penal Code. Undang-undang kita terbatal mengikut perlembagaan perkara 75, perlembagaan persekutuan. Kita tak boleh nak buat apa. Melainkan nak tak nak, kalau Kelantan nak buat juga mesti mendapat kebenaran daripada pusat. Hak itulah hak kita minta ini. Jadi tuan-tuan, apabila dia nampak kita sungguh-sungguh nak bawa ke Parlimen dan dia takut, kalau dia sekat, kata dia sekat, maka dia ajak kita berbincang. Maka kita kata tak apa, tapi kita dah set target. Nak bincang boleh, tapi tahun 2015 kami nak jalankan di Kelantan. Ya, 2015 kami nak jalankan di Kelantan. Kamu nak bincang, nak bantu kami, memang kamu berkuasa, alhamdulillah. Ya, rupanya sedikit sebanyak doa rakyat Kelantan selama 20 tahun untuk UMNO bukakan jalan, bukakan hati pemimpin UMNO dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kata jangan percaya kepada UMNO. Kita kata bila masa kita percaya kepada UMNO? Ada orang kata UMNO ni memang dia nak tipu kamu. 20 tahun dia nak tipu, dia nak tipu kita. Nak kali pelihara dia tipu kita. Tapi dah kita cerdik pada dia, sebab tu kita benar. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata, ya, kalau mereka itu hulur tangan lisilmi, maka sambutlah tangan mereka. Ya, wa in yakhda'uka wa in yuridu an yakhda'uka fahasbakallah. Kalau mereka nak tipu, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tok Guru Haji kata dia nak bantu kita, kita terima bantuan dia, tapi kita penuh hati-hati. Kalau dia nak tipu kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar jerak hak dia cuba nak tipu kita itu jerak bikah kena muka dia balik, insya-Allah. Tapi dalam hal nak melaksanakan hukum Allah ini, kita tak kira siapa sahaja nak bantu kita, kita terima. Sebab tanggungjawab nak melaksanakan hukum Allah ini bukan tanggungjawab pas orang, tanggungjawab semua umat Islam. Kita kata lama dah, tanggungjawab kerajaan pusat paling utama sekali, sebab dia ada kuasa. Kamu yang kena buat sepatutnya. Sepatutnya kamu yang kena bawa public bail, bukan private bail di Parlimen. Tapi alhamdulillah apabila dia nak bicara dengan kita, maka hari ini Tok Guru Haji kita isytihar, ya, Tok Guru Haji isytihar, bulan ni kita tak bawa lagi private bail. Tak apa, kita tengok dulu gapo dia nak bincang dengan kita. Kalau dia nak bagi jalan kepada kita untuk kita laksanakan dengan sempurna, dengan baik, alhamdulillah kita terima. Sebab kalau kita bawa private bail pun, dia akan melalui ranjau-ranjau, halangan-halangan yang banyak selepas ini, kita tahu. Dan mungkin tak mudah untuk lepas. Tapi apabila dia nak bincang dengan kita, apabila dia nak tubuh satu jawatan kuasa teknikal untuk melihat bagaimana caranya untuk melaksanakan hudud di negeri Kelantan ini saja dulu, maka kita terima. Walau bagaimanapun, kita kerajaan negeri Kelantan, kita telah tetapkan bahawa 2015 apa sahaja perbincangan dalam jawatan kuasa teknikal itu, kita akan cuba usaha berbagai cara untuk kita laksanakan di Kelantan, termasuklah kita bawa melalui private bill ini, ya,
Kita harap jawatan kuasa teknikal yang ditubuhkan secara bersama antara kerajaan negeri Kelantan itu dengan kerajaan pusat ini membawa kebaikan dalam hal kita nak melaksanakan undang-undang Islam ini. Kita boleh sepakat bab itu. Tok Guru kata Allah kebetulan molek tahun ni, dia kata apabila kita nak isytihar hudud ni, dia katanya pakat mari rumah hamba tak skor sikit abu siapa kau timbalan Perdana Menteri mari rumah hamba pakai piah, dia kata. Lepas tu sore mari kebetulan molek, dia kata satu rejak sama dengan 1 Mei. Hari ni 11 Rejab sama dengan 11 Mei. Tapi walaupun 1 Rejab, Tok Guru kata sama dengan 1 Mei, Rejab, Mei tak serupa. Apa yang ada tu? Dalam bab hudud ini, oleh kerana ni kuasa dia nak bicara dengan kita terima dengan penuh hati-hati insya-Allah. Tapi kita ucap terima kasih sebab selama ni tak ada pernah puak-puak dia ni hola tangan untuk bersama dengan kita nak buat hudud. Ini adalah satu perkembangan yang baik berkat doa tuan-tuan. Tuan-tuanlah yang mengundi Parti Islam untuk memerintah kerajaan Kelantan ini. Tuan-tuanlah yang memberi mandat kepada kami untuk mentadbir kerajaan Kelantan ini. Dan apabila kerajaan Kelantan buat keputusan untuk laksanakan hudud, tuan-tuan mesti menyokong keputusan kerajaan Kelantan ini. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak harus sekali-kali bagi seorang mukmin lelaki dan perempuan apabila Allah telah putuskan satu-satu perkara, begitu juga Rasulnya telah putuskan satu-satu perkara, mereka masih lagi memilih untuk buat ataupun tidak. Sesiapa yang memilih-milih sebegitu, maka mereka adalah orang-orang yang melanggar perintah Allah. Mereka adalah orang-orang yang menderhaka kepada Allah. Siapa yang menderhaka kepada Allah, maka sebenarnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.